Malam ni malam forum, tuan-tuan berkongsi pandangan. Okay. Spontan ke, secara spontan ke tak kisahlah. The topiknya mengintai faktor apa yang bisa, yang boleh membinasakan kejayaan bisnes Live Good anda atau kita. Okay, kita nak bahaskan dalam forum malam ni faktor-faktor yang boleh membinasakan, boleh menghambat perjalanan bisnes itu. Apa sajalah. Okay, supaya kita tahu. Bila dah tahu, kita hindarkan ataupun kita buang. Kita hindarkan kalau belum kena. Belum kena kita hindarkan lah. Tapi kalau dah kena benda atau faktor itu, jadi kita kena buang dia. Okay? Buang dia. So apa faktor-faktor yang boleh merosakkan bisnes Live Good? Itu yang kita kena bincangkan malam ini. Okay. So malam ni bukan sibuk bercakap ni. Sibuk sebagai moderator. Okay. Tuan-tuanlah yang bercakap. Okay. Tapi sebelum tu sibuk sebelum buka gelanggang ni. Sebelum subuh buka gelanggang forum ni, sibuk nak share sikit lah. Sebagai pembuka gelanggang. Okay, kita nakkan kejayaan. Bila kita buat bisnes Live Good ni, kita nakkan kejayaan. So itu adalah bulatan hijau. Bulatan hijau ni. Okay. So ini adalah forces, goals, tuan-tuan punya kemahuan. The green one, the green. Kemahuan tuan-tuan itu. Nah, setiap kemahuan itu tuan-tuan, setiap kemahuan kita itu, Tuhan tidak berikan secara senang begitu. Okay? Setiap kemahuan itu, Tuhan tidak akan berikan dia secara senang. Dia mesti ada perlawanan. Okay? Every forces mesti ada opposite forces. Dia mesti itu hukum alam. Hukum Tuhan lah. Kalau kita kata hukum alam itu hukum Tuhan lah. Okay? Setiap satu tenaga dia mesti ada tenaga yang sama tapi berbeza arah, perlawanan arah. Dia akan bertembung. Dia akan berlawan. Dia akan bertembung. Mesti tu. Setiap forces mesti ada opposite forces. Jadi kalau kita nakkan satu status financial freedom, statusnya itu financial freedom, kita nak capai satu tahap di mana kita adalah financially free, kita bebas kewangan, capai pangkat diamond, ya, dalam Live Good lah. Bebas kewangan dalam Live Good ialah capai diamond. Jadi itu kemahuan kita. So sudah pasti akan datang. Sudah pasti akan datang dalam hidup kita. Siapa saja yang berjuang dalam bisnes Live Good ini. Sudah pasti every day from the morning you wake up, kan? Sudah ada tenaga-tenaga yang akan melawan tuan-tuan itu.
ada kuasa-kuasa negatif lah itu. Benda yang kita nak tu kan positif. Tetapi nanti mesti ada hari-hari ada kuasa-kuasa negatif dalam our surrounding, even inside kita. Okay, our surrounding, persekitaran kita dan juga di dalam diri kita. Jadi maksudnya inside and outside. Inside and outside forces akan melawan kita. Itu yang bulatan merah tu. Bulatan merah tu. So kita dalam bulatan hijau, kita lawan bulatan merah. But do you know those forces or not? Adakah kita kenal kuasa yang lawan kita itu? Kuasa-kuasa negatif itu apa? Okay, yang nak bring us down, yang nak tolak kita ke belakang kan. Jangan maju, kau undur belakang. Okay. Tak payah buatlah business livelihood ni, susah kan. Kau bagus give up lah kan, tak payah buatlah. Okay. So malam ni kita nak bincang the red forces tu. Red forces itu. Bila kita dah kenal, kita tahulah macam mana nak lawan dia. Kita tahulah macam mana nak hindar dia. Kita tahulah macam mana nak buang dia. Kalau dalam diri kita buang lah. Kalau dia di luar, kita elak lah. Ataupun kita tepislah dia. Atau kita lawan lah dia. Kita bantai lah dia. Apa yang kita nak bincang? Kuasa negatif yang membinasakan kerjaya kita dalam business livelihood. So I'm not going to talk. Ibu sebagai moderator saja, tuan-tuan kena bercakap. Apa-apalah. What do you think negative forces tu? Apa yang tuan-tuan nampak sebagai kuasa negatif yang akan melawan tuan-tuan tu? Boleh saya jawab, Pak Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama, kuasa negatif yang ada pada diri kita sendiri, such as tak percaya, unbelievable. Itu pertama yang datang daripada diri sendiri sebelum orang kasih asut sama kita. So that is yang paling berbahaya. Kita tak merasa yakin terhadap satu kinerja kita. That's what I mean. Thank you, sir. Okay, good. Siapa lagi? Kita nak ramai kita nak ramai yang bercakap ni. Because this apa yang kita nak bincang ni adalah tuan-tuan rasakan tu. Kan? Tuan-tuan ada yang sudah 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan. You must encounter those forces. Tuan-tuan mesti sudah hadapi forces itu kan, negative forces. Jadi apalah dia tu? Soalannya apalah dia tu? Forces apa tu? Sebelum join Live Good, Anda mesti yakin dulu dengan diri sendiri. Dengan company, kalau Anda tidak yakin, memang susah lah. Banyak yang mau bukti pendapatan tu. Saya cakap, bukti luar negara tu ada sudah. Tidak payah lagi kita buat. Siapa lagi nak share? Assalamualaikum, saya Pangeran. Ya. Ni sebenarnya banyak kali orang cakap think positive, adopt positive attitude lah, apalah itulah inilah. Sebenarnya that positive, bagian positif itu, that part positif sudah ada dalam diri kita. Because maknanya setiap orang pun mahu berjaya dalam hidup. Dia orang mau banyak duit, dia orang mau passive income. Tapi ini semua diselubungi oleh sifat-sifat negatif. Jadi the important action to do is karena singkirkan itu pemikiran negatif ini sebenarnya. Saya setuju dengan Pak siapa tadi Ashar Zulsyafar. Zulsyafar. Ya, yang dia kata tidak ada kepercayaan pada diri.
That is very damaging itu sebenarnya. Dalam perkataan yang lain, alah, saya tidak boleh buat, ini bukan kerja saya, alah ini MLM, ada MLM, dia jadikan sebagai dia punya pengalaman lalu itu sebagai satu landasan untuk dia tidak mahu buat Live Good. Walhal diterangkan bahwa Live Good ini satu bisnis yang jauh berlainan dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain yang sebelum ini pernah hampir semua orang lalui. Dan dia another thing is dia gemar sekali membuat keputusan bagi pihak orang lain. Kalau kita ajak you jumpa that person, si Ali misalnya, si Aminah apakah, alah, dia nak mau tu. Belum pun dia jumpa, belum pun dia cakap pada si Aminah atau si Ali, dia sudah buat keputusan awal yang si Ali dan si Aminah ini tidak mahu buat itu bisnes. Itu dia punya dinding penghalang sebenarnya untuk kita maju ke hadapan, untuk kita membuat tindakan seperti mana yang disarankan oleh Sipu dan lain-lain leaders. Every day kita kena cakap 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. But bila kita sudah membuat keputusan lebih awal, keputusan bagi pihak orang lain, padahal we don't know apa yang ada di dalam kepala otak dia. Still, kita buat keputusan dan itu yang menghalang kita untuk terus berusaha untuk menyebarkan ini bisnes kepada rakan-rakan, saudara mara, baik dekat dan jauh. That's the problem. Dan of course, seperti King Romeo cakap tadi, many people mahukan bukti. Dia okay, saya akan ikut dibilang kalau kau sudah berjaya. That's the problem. Dia expect, padahal kita ni pun baru bermula 2-3 bulan. Don't expect kita boleh dapat income beribu-ribu ringgit, berbelas ribu ringgit dalam masa 3 bulan. Ini bisnes kena develop dia secara konsisten, bukan, you don't expect result yang hebat dalam masa 1 malam. This is the problem. People dia mahukan keputusan ataupun hasil yang jelas dalam masa yang sekejap. Walhal ini data bisnes yang kita kena build. To me, walaupun saya, I'm in silver now, I don't know bila saya boleh capai itu gold. Walaupun agaknya dalam masa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dari sekarang, I achieve that goal. So what? But that's the thing is it. You see, another thing is we, especially Muslim lah kan, ini kita kena terima hakikat bahwa apa-apa ini pun datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Macam kawan kita siapa, saudara Halim, dia according to apa yang Sipo cakap itu hari, dia memang banyak kongsi dengan kawan-kawan, tapi semua kawan dia tidak pun 1 orang pun tidak mau. Maknanya Tuhan itu belum menggerakkan hati kawan-kawan dia untuk ikut si saudara Halim ini tadi. So itu semacam hidayah, bah. Kalau kita ajak orang berbuat baik, kalau Tuhan belum meletakkan hatinya untuk berbuat baik, itu tidak akan terjadi itu sebenarnya. Jadi kita kena percaya bahwa apa-apa usaha pun tanpa izin Tuhan, dia tidak akan menjadi. So maknanya di sana kita kena penuh bersabarlah. Ini kesabaran ini yang kita, yang tidak sabar, sifat tidak sabar ini yang kita kena singkirkan jauh-jauh nih. Betul Like Sipo.
People expect result dalam masa yang sekejap. Overnight dia mau berjaya, mau dapat $1,000, 2,000 RM. Tidak akan terjadi tuh sebenarnya. The way I see it lah. Itu my sharing. So, thank you. Okay, very good. Okay, very good. Okay, siapa lagi nak? Ini forum itu forum. Forum nih. Kita dengarkan kawan-kawan kita sampaikan dia punya pandangan. Apa yang tuan-tuan rasa menjadi kuasa negatif yang mengganggu kita? Banyak tuan-tuan. Banyak lagi tu, banyak poin lagi kan. Tadi semua poin-poin tu betul lah kan. Semua poin-poin tadi tu semua betul. Tapi banyak lagi poin-poin lain. Banyak lagi kuasa negatif ni banyak tuan-tuan. Inside and outside kan. Kuasa dalam diri kita, kuasa luar yang ganggu kita, yang boleh kacau kita, boleh rosakkan kita punya kerjaya business live good itu. Ada lagi cakap, dia bilang ini scam nih Mio, jangan kau buat nih. Dia bilang kau yang scam. Pernah kau ada cakap begitu Romeo? Iya. Saya dalam WhatsApp. Ini scam nih bilang. Ini kawan saya nih, dia cakap scam ini. Mio, dia bilang kau jangan buat nih. Saya bilang kau yang scam, aku bilang. Terus aku kasih tengok, aku nih sekarang silver sudah. Terus dia bilang silver, diam dia. Ini Sifu, let me add lah kan, sebab macam nampak gaya macam yang lain-lain ini agak segan sedikit. Tapi ini bukanlah negatif dalam diri kita, tetapi saya nampak rekan-rekan lah, sama ada yang sudah join dan yang belum join. Dia, especially yang belum join ini, dia takut ambil risiko tau. Dulu saya bukan nak babitkan politik, tapi Anwar Ibrahim pernah cakap dahulu, kalau takut akan risiko, jangan bicara perjuangan, dia bilang. So, if you are afraid of risiko, jangan mimpilah nak berjaya dalam bisnes. Bahkan dalam apa bisnes sekalipun. Ini, I'm talking about 250, RM250. I think it is about the cheapest model yang kita boleh hadakan deh sebenarnya. Yep. Kalau banding dengan nak buat kedai runcit lah, jual goreng pisang di tepi jalan lah, RM250, itu kacang sebenarnya. Tapi walaupun dia ada duit di dalam bank dia, di dalam sepan di tangan dia, di poket dia masih juga cakap, alah tiada duit. I think bukan dia tidak bermakna, dia tidak cakap itu secara literal, tapi sebenarnya dia takut mahu mencuba itu. Yep. Itu sebab tadi ada orang WhatsApp saya promote dia nih Live Good. Dia balas saya, dia bilang saya ada masalah keuangan sekarang tuan. Saya cakap kau bekerja 250, dalam hati saya lah, saya tidak cakap begitu, terus terang saya tidak cakap dia. Saya cakap alamak, saya punya balasan sama dia. Kalau kita ada masalah keuangan, kalau mau join satu program itu, macam contoh kalau kita betul-betul mau join, kita jangan cakap kita ada masalah keuangan, sebab kalau kita ada masalah keuangan lah, kita buat Live Good. Kalau kau tidak buat sebab ada masalah keuangan lah kita buat Live Good, saya cakap. Apakah kalau saya lah kan, saya tukar itu ayat. Bagus kau kalau saya ada rezeki nanti tuan, kalau saya ataupun saya gaji, dia itu bekerja bah. Saya ini yang tidak kerja dari 2006 lagi sampai sekarang tidak kerja, tidak juga mati. Buat networking tuh dari 2006 lagi. Time itu belum lagi networking. 2010 start buat networking lah yang betul-betul. Tidak juga mati. Saya tidak mati. Ada duit. Kalau tidak duit kita usahakan. Usahakan maksud saya, kita pikirlah macam mana kita mau kasih settle kita punya masalah itu.
Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Ya, saya bukan yang baru join. Jadi saya kata tentang scammer ni, memang dia banyak lah. Tapi kita selalu jumpa orang, tapi kita takut jumpa hantu pada sebab kita tak pernah jumpa hantu pun. Kita takut hantu Tapi kita kena kenal lah hantu tu macam mana kan. Jadi untuk mengelak, kalau kita macam kita tak berani bergerak, memang kita nak buat apa pun tak boleh. Jadi dia tak berani mencuba, tak berani gerak. Macam saya pun, saya pun tak nampak peluang. Tapi bila kita peluang tu, kita kena ambil dulu. Yang dalam belajar tu, kita belajar lah. Kan? Betul, 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 Kalau kita betul. tak belajar daripada kesalahan, dia banyak scammer, orang ni terkena. Tapi saya dengan scammer-scammer ni, saya tak terus labur banyak-banyak. Tapi bila orang tamak, dia labur banyak dan dia nak kerja senang. Nak kerja senang ni maknanya, banyak kalau kita kata, dapat duduk diam dapat duit, tu laju lah. Sebab duduk diam dapat duit, mana mau duduk diam dapat duit kalau kita tak berjalan, macam mana nak sampai? Itulah. Begitu jalan saya. Saya cakap dengan saya punya prospek, saya bilang jangan kasih sama Live Good ni dengan investment, jangan kasih sama. Dia adalah sangat berbeza. Investment lah. Ini Live Good ni walaupun dia tidak produk, tapi you hanya renew saja bah kau punya membership every month, susah lah. RM50. Dalam 1 bulan tuh kau susah mau cari RM50. Saya ini yang tidak kerja pun saya boleh cari RM50. Susah kah? Orang yang ada kerja lagi dia cakap susah begini-gini. RM50 saya bah. Kau makan KFC habis tidak cukup itu RM50 makan KFC. Okey. Terus Moses, terus. Assalamualaikum, Sibu. Salam, terus. Sebetulnya itu orang-orang itu dia belum paham lagi. Program kita ini saya rasa memanglah saya ini masuk Limbud kan. Tapi kalau dia tahu Limbud yang sebenarnya, program yang paling terbaik bagi saya lah. Saya coba bagi contoh saya lah. Saya 1 bulan lah hasil lah. Itu baru cincai itu. Kalau saya buat betul, itu kata si cakap tuh, memang kerja mudah. Tapi kebanyakan orang ini tak mau kerja mudah. Dia mau kerja tak mudah. Maksud saya, kerja susah, tapi tak duit banyak. Sebetulnya kita ni smart working. Kita nak kerja tu mudah, tapi dapat duit banyak. Coba kita bayangkan, kalau kita nak buat bisnes kan, mesti pakai modal yang besar. Mau jual nasi lemak aja, 1 hari 200-300, 1 hari. Kita baru 250. Itu seumur hidup. Itu pun masih dipertikaikan. Kalau betul-betul dia berpikir, kalau dia tengok alam punya alam, maksud saya gini. Tengok pokok beringin tu, besar kan? Si pun tahu pokok beringin kan? Pokok beringin tu asalnya ada apa? Dari biji yang kecil. Kecilnya biji dia tu. Sampai dia besar macam itu. Jadi orang-orang ini sebetulnya negative thinking. Tapi kalau dia dah masuk dalam kita punya jamaah ini, saya rasa dia tak akan tidur malam. Gitulah. Dia tidak akan tidur malam. Apalagi Sipu katakan terminal hasil kita tu nanti sampai 75,000, 77,000. Orang tak mangker orang pun boleh dapat duit. Mana ada kerja macam itu? So dia pula tanya. Macam mana pula dia boleh dapat? Soal itu kamu jangan tanya. Itu soal company. Yang penting kamu kerja. Kerja berkerut orang itu cukup. Kita ada banyak komisen. Macam-macam komisen. Kau pergi tempat lain tak ada komisen macam itu. Itu lagi saya sibuk. Kerja ini sebetulnya paling mudah sebetulnya. Kalau betul-betul kita konsentrate. Memang nampaknya mudah tapi susah. Memang betul. Kalau kerja susah tu, untuk membuat orang tu lebih kaya. Kaya otak fikir. Dia berfikir. Kalau dia tak berfikir panjang, memang. Dulu aku pun masuk juga itu beribu. Apa jadi sekarang kamu? Masih nak pinjam duit dengan aku lagi. Kalau kamu cakap itu bagus lah. Jadi kamu beranggapan bahwa apa yang bagus sekarang ni tak bagus. Itu bagi kamu.
Sekarang ni zaman sekarang ni lah tak ada sibuk. Saya tengok dulu kamu berjaya baru aku ikut. Tak ada. Itu cerita lama. Okey, terima kasih. Itu aja lah. Terima kasih. Alright, very good. Okay, sharing yang bagus. Okay, anybody else? Forum. Ramaikan. Pak Sibu, maaf boleh tambah minta izin. Boleh. Okey, saya dengar semua daripada teman-teman, tuan-tuan semuanya ini, memang saya setuju. Saya sendiri ada juga mengalami hal-hal orang cakap scammer apa semua. Tapi one thing as long kita kena tahan lah, never give up. Dan kita kena buat softly educate them. Masalahnya yang saya jumpa ni dua jenis orang. Pertama well educated, katakanlah educated, yang sebelah lagi boleh katakan tidak seberapa berpendidikan. Maklumlah orang kampung. But alhamdulillah 4 orang setelah saya berjuang, finally dia promise, okeylah Bang Zul, saya baru percaya, tapi saya kena buat some kind of I kena mindset dia orang bahawa living good ini is number one in the world, number one. Saya tunjuk dengan contoh-contoh yang Pak Sibu bagi tahu tu, saya bagi tahu macamlah saya buat, macam acting macam Pak Sibu lah kan. Memanglah kita teruk lah, kita kena bilang scammer, tapi saya tak peduli lah. So tak ada rasa grudge, tak ada rasa dendam saya kena hantam terus sebab saya cakap benda yang macam ni takkan dapat 2 kali kita jumpa. Kita tak kerja berat, kita hanya menajar. Dan kita pun maaf cakap, kita tak perlu sekolah tinggi, maaf lah ya. Tak perlu sekolah tinggi, tetapi kita harus menjadi good listener kalau nak maju. Pelan-pelan I latih 1 orang, 2 orang, apa yang saya tahulah daripada saya belajar ikut Zooming meeting ni. So alhamdulillah, walaupun lambat, saya yakin saya sudah dapat 64 prospek. Pelan-pelan ada 4 orang nak berjanji. So insyaAllah lah Pak Sipu. So that's the way how I educate them. So, maaf lah saya cakap kata educate. Kena change their mind, kita mindset dia orang terhadap the advantages in becoming a member of this live goods business. Itu pendapat saya. Jadi saya setuju dengan pendapat bapak-bapak tadi, Pak Muhammad Aziz, King Romeo, Pak Pangeran, itu semua saya alami juga. So sangat baguslah forum ini. Terima kasih banyak Pak Sipu. Ya. Okay, good. Kalau apa ini, tadi saya jalan pergi bandar. Pergi bandar, ramai orang. Christmas Eve ramai orang. Jadi saya jalan tu dengan penuh semangat tu, belum lagi cakap sama orang. Saya jalan dengan semangat itu, berjalan macam orang yang umur saya 20-an, padahal saya ini sudah 42. Mau kami dengan 43 sudah. Tapi saya berfikir kalau mau lagi full blast buat ini live good, kalau cara saya nanti 2024 tu saya akan edar flyer. Saya akan simpan di kereta, bagi dengan orang dan tampal. Itu saja. Ya. Itu cara saya masa buat Herbalife lah. Ini saya ada pengalaman buat Herbalife dulu. Tapi sangat susah masa tu. Edar flyer, tiada orang respon pun. Tiada orang respon. Ini kalau orang mau kurus, gemuk dari kurus ni hanya orang yang gemuk saya lah. Yang kurus macam mana saya mau gemuk? Makan saja lah. Kalau kau mau gemuk, makan saja. Saya cakap, ya saya mau apa ini? Ini cari orang yang gemuk. Kuasa negatif. Assalamualaikum. Ya. Daripada Melaka. Okey. Negatif ni, apa-apa bukan katakan perniagaan live good, apa-apa perniagaan yang kita buat pun ada yang negatif kan. Kerana mereka boleh nampak lagi kerjayaan. Okey. Tetapi kerana keyakinan kita dengan company dan kepahaman kita dengan syarikat punya plan,
dan terbukti kerana kita duduk dalam live group tu. Jadi kita anggapkan negatif tu sebagai, kita panggil apa tu? Tidak akan mengganggukan kita punya untuk meneruskan kerjaya kita ni. Kita buang sajalah. Gitulah. Okay. Macam saya contohnya saya memang banyak negatif, tapi yang penting saya tak akan negatif. Apa-apa rintangan yang mereka beri tu saya tetap positif. Jadi kerana bila saya positif, mereka negatif, maka akan lahirlah cahaya. Maksudnya macam kita antara lampu negatif dengan positif kan. Macam itulah bagi pandangan saya. Satu hari besok mereka akan cari juga lift good, kerana lift good ni di Malaysia ni baru lagi. Okey. Kemudian kita kena faham, yang penting kita kena fahamkan mereka perjalanan perniagaan ni. Biasa saya akan contohkanlah network lift good ni adalah satu network marketing macam Amway, macam Causeway, macam Forever Living. Jadi kita kena fahamkan yang tradisional punya perniagaan tu, kerana mereka dah faham sangat benda tu. Cuma yang lift good ni berbeza. Jadi kita akan buatkan dua garisan lah, antara satu, contoh kita ambil contoh perniagaan A, kemudian perniagaan lift good. Dua-dua syarikat kita akan daftar. Tetapi yang istimewanya, di sini kita perlu beli barang, yang sini kita tak perlu barang, itu terpulang pada kita. Jadi kita tunjukkan perbezaan antara dua syarikat tu. Kemudian kita akan beritahu dengan dia, kalau anda lah dia beri peluang, yang mana satu anda akan pilih. Biasa dia akan buat pilihan dengan kita. Kerana kita punya perniagaan lift good ni, network marketing kita ni tak ada paksaan untuk beli produk. Terpulanglah kalau awak nak beli untuk guna sendiri, atau awak nak menjaga sendiri, ataupun awak nak sedekah pada orang ke, nak beli makan, terpulang. Jadi saya tak adalah nak katakan negatif tu tak ada, memang ada. Tapi yang penting diri kita mesti positif. Kerana negatif-negatif yang di luar ni jangan menghalang kita punya cita-cita kita. Kerana kita kena aim. Contohnya, kalau katakan dah kita nak pergi mana? Nak pergi ke Johor Bahru. Daripada Melaka nak pergi Johor Bahru. Kita kena aim. Masa kita, macam mana caranya, nak naik transport apa semua. Betul, Jadi, betul. banyak halangan, memang halangan lah. Kalau kita perjalanan tu macam-macam halangan. Kita biarkan halangan. Halangan itu sebagai cubaan pada kita untuk kita pergi kepada kerjaya kita, tempat yang kita tuju tu. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa negatif pada diri saya tak adalah. Kalau dekat luar tu negatif bagi saya, ambil je plastik tu, bungkus campak je lah. Kau tunggulah, kau nak lihat-lihat lah. Kalau dia kata scammer, okey. Biasa kalau dia kata scammer, saya akan tunjuk, saya akan beritahu dia, boleh tak terang saya yang lift good ni scammer yang macam mana? Mereka pun tak dapat jawab. Malah mereka akan cakap scammer. So kita suruh dia tunjukkan di mana scammer dan lagi. Apa ni mereka tak boleh nak jawab, nak buktikan. Itu yang saya alami lah. Jadi saya harap kepada kawan-kawan semua, bila kita dah masuk dalam lift good ni, kita yang lebih tahu dalam lift good ni, perjalanan dia, perniagaan dia, dan mungkin anda juga dah merasai income dia. Okey? Jadi positifkan diri kita. Bukan saja perniagaan lift good, apa saja perniagaan yang anda buat akan ada negatif. Sama ada orang di luar ataupun orang di dalam. Tapi atas diri kita, kepahaman kita terus berjalan. Terus capai cita-cita kita untuk pergi pada diamond. Terima kasih. Okey. Siapa lagi? Biasanya orang yang negatif ni kan dari family kita sendiri. Dari family kita itulah saya lebih suka kepada orang luar. Terutama di saya lah, yang sudah di Singapura tu. Dia cakap beginilah. Saya malas mau cari orang lah. Saya tidak suka WhatsApp orang lah. Masa tu dia minum. Saya cakap tidak payah kau cari orang. Kau bayar saya itu membership setiap bulan. Kau bayar saya itu. Kau tunggu 1 tahun, 2 tahun. Kau pasti ada income, saya cakap sama dia. Tidak payah lagi kau cari orang. Tapi dia sendiri yang cakap, saya akan cari orang juga itu. Besok dia WhatsApp saya. Saya mau join in Live Good. Oi? Berapa account kau buka? 2. Nanti tunggu saya gaji 1 hari bulan. Oke, cantik. Begini barulah saput abang.
Ibu, I want to share something sikit. Sila. Kena help me from Melaka. I think the other way kan, if we facing all this negative segment ke, all this negative apa ni, people kan, I think kita ada list of the name kan, kita mesti ada strategi lah kan, kita list of the name yang kita nak approach tu. Untuk supaya kita tidak waste our time, untuk tak memeningkan kepala, kita tengok kan, tak semua list yang ada dalam tu semua negatif. Kalau kata memang dia ni dah terlalu kematu lah dia negatif dia tu kan, you just go to the next person. Pergi ke next person. Kalau kata yang the next person ni maybe you can dapat yang positif, yang hati terbuka, yang daripada ramai-ramai itu tak ada semuanya langkah yang busuk. Semua ada yang elok dan memang ada satu dua yang akan busuk kan. Jadi why just tak perlu, don't bother them, kita just go to the next person yang dapat yang positif dan we can work together dengan tu. And then yang the other person, yang negative people tu, tak apalah, nanti one time we go back to him, tengok sekarang ni kita give some proof, bukti-bukti yang menunjukkan bahawa bisnes kita ni in the correct landasan, di landasan betul. Dan kalau kata dia mengenali seseorang yang tersenai kat situ, kau tengok ni, kalau you dulu dah join ni, sekarang ni yang patut orang bawah you, tapi dah berada di atas you. Jadi it's up to you lah kalau you want to still join. Tapi benda ni is memang totally real business, it's not hanky-panky punya business lah. Kan, other than that, we got to prepare our semua kelengkapan yang diperlukan. Kalau nak bagi berperangkan, we must prepare our ammunition, our bullet, our bom ke, semua senjata yang perlukan, dan baru kita approach people yang sama ada macam tadi abang cakap tadi tu, sama ada the educated person ke, atau orang yang asnaf ke, yang yang rural people ke. Jadi kita ada ilmu lah, maksud persediaan, iaitu kelengkapan kita, ilmu yang sedang kita pelajari dengan Sipugan ini. Other than that, kita go through all the whatever live good dah pampangkan untuk kita, sediakan untuk kita jangan abaikan, kita hidup apa-apa ilmu tu. Yang very nice ni yang sekarang kita buat lah, every night kita ada pembelajaran ni. Jadi dengan itu kita senang aja akan hadapi orang negatif ni. We put it sebagai macam kek yang boleh nak dimakan je. Maksudnya jangan terlalu ikut burden kat kita tu kan. Kalau macam kita makan kek lah, just makan je kalau easily makan kenyang kan, macam tu kan. Kalau tak boleh, kita go to next person. Next person. Ada banyak-banyak tu, mesti ada yang positif. InsyaAllah lah. Sedikit ni lah. Sedikit my experience lah. Thank you very much. Alright. Okay. Siapa lagi? Kita ada Sharon, Tina kan. Ini banyak nama ni. Fauzia, kita ada Fauzia. Okay, siapa nak sharing? Kita ada Jinia. Jinia antara orang yang baru join. Assalamualaikum Ibu. Saya nak tambah sikit yang Mancung tu. Yang saya setuju dengan dia, bila orang kata no, kita next. Lagi satu, kita kena cari correct person lah. Masalah yang contohnya macam kalau kita nak cari ikan yang banyak sisik, kita cari ikan leader lah. Kalau tak ada sisik, cari ikan keli. Jadi kalau kita correct person kita cari, dia pun membantulah. Itu je lah, dah tak tambah itu je. Ya. Ya, betul. Kita ada list of the name.
yang kita kategoriskan lah. Okay, yang ni top leader, yang ni positive person, yang ni agak lihat sikit, yang ni apa macam tu. Then kita boleh approach easily lah, insyaAllah. Thank you. Kita kena tengok orang juga. Kalau kita promote Live Good ni, kalau kita sudah tahu dia pakai gaya itu apa ini yang kita tidak payahlah cakap lah. Saya mau promote dengan Live Good ni dengan orang yang saya rasa hati saya boleh dengan dia. Kalau dia punya jenis yang suka main investment apa semua, apalagi dia punya gaya tu, saya tidak mau promote dia ni. Saya tidak mau ada orang begini dalam network saya. Kecuali kalau dia berubah. Berubah tu maksudnya dengan usaha dia cari orang buat penajaan, itu kira oke lah. Tadi saya ada buat satu untuk members baru. Saya ada satu ini membantu kepada members yang baru tidak pernah cari orang ni. Tukar kamu punya profile WhatsApp, pergi ada Live Good situ, baru orang tahu kamu sedang buat Live Good. Macam bapak saya, dia punya profile kan kosong. Saya letak Live Good is on fire. Saya letak situ. Dia punya profile di gambar FB pun kamu letak ini. Mungkin ada yang tidak mau, tapi ada satu ahli bapak saya tuh, saya ada WhatsApp dengan dia, Uncle tukar, Uncle punya gambar ini pergi gambar yang ini. Wah, dia bilang cantik kok di gambar, terus dia tukar pergi Live Good is on fire. Supaya orang nampak kau punya profile itu kan tidak kosong begitu, ada Live Good is on. Saya bilang saya pun lupa letak saya punya gambar begitu. Saya baru tukar secakap. Ada Live Good is on fire situ, supaya orang tahu saya sedang buat Live Good. Itu untuk ini cadangan sejarah. Right. Itu bagus lah, Romeo, strategi. Kita mesti ada strategi lah. Good strategi tu. Macam saya cakap tadi, yang macam prepare all the weapon semua kan, kita nak berperang kan. Good. Thank you. Ya, siapa yang membuat boleh hantar itu profile picture dengan saya lah, yang WhatsApp punya boleh hantar. Itu semuanya percuma saja, tidak bayaran. Okay, good. Okay. Memang jangan tuan-tuan punya profil gambar kosong tu. Kalau kosong, orang tidak nampak tuan-tuan punya seriousness. Okay. Kalau orang profilnya kosong, sama ada di WhatsApp ke, di Facebook ke apa ke. So you are not serious. You're not serious on doing something. Kan, tidak boleh kosong. Mana boleh kosong? Okay. Dia mesti ada gambar kita tu. Mesti ada gambar yang bagus. Kalau tuan-tuan nak letak something nama Live Good tu lagi bagus. Yeah. But at least kena ada gambar. Kena ada gambar. Alright, next. Siapa lagi? Okay, tak apalah. Jadi sibuk sambunglah. Okay, semua yang sahabat kita share tadi tu, semuanya itu betul. Ya, semuanya betul. Nah, apa yang sibuk share ini adalah tambahan lah. Apa yang sibuk share ini adalah tambahan. Ada beberapa poin yang sebut ni yang tidak tuan-tuan sebut. Nah, kuasa negatif yang membinasakan kerjaya kita ini, dia ada dua. outside and inside. Dan yang dari luar itu ada beberapa kategori juga itu. Dari luar antaranya tuan, sihir ataupun ilmu hitam adalah kuasa negatif dari luar. Itu boleh membinasakan kerjaya kita, terutama kita di Asia ni kan, di Asia ni, di Malaysia, di Indonesia. Sihir ataupun ilmu hitam ini adalah perkara biasa. Sudah menjadi budaya masyarakat menggunakan amalan sihir. Dalam bisnes
berlaku. Kan? Especially bila dia dalam bentuk competition. Orang menjual nasi lemak pun dia buka nasi lemak, sebelah buka nasi lemak kan. Last-last dia kena disihirnya. Ada kawan kita buka restoran. Dia buka restoran, sana buka restoran. Disihirnya restoran tu. Orang pergi restoran dia nampak tutup. Tapi buka restoran tu. But the customers tengok restorannya tutup. Berlaku tu tak? Berlaku. So dalam bisnes live good, kita tidak tahu ni. We never know. Mungkin tuan-tuan disihir. Mungkin tuan-tuan disihir. Bukan sekarang, mungkin in the future. We don't know. Kita tidak tahu. Sebab apa manusia ini berbagai ragam. Bermacam-macam background. Jiwa manusia ini kita tidak tahu. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang campur-campur. Boleh jadi bukan sesama kita dalam live good. Boleh jadi orang itu di luar. Dia bukan same business. Dia mungkin bisnes syarikat ABC. Kan? But networking also. MLM juga kan? Networking juga. Jadi dia tak mau kita kacau dia punya network. Contoh. Ya, contoh saja. Katalah tuan-tuan di Keningau. Contoh. Dia buat juga di Keningau. Dia buat ABC punya syarikat. Tuan-tuan buat live good. Boleh jadi. Kalau dia pandai sihir, dia boleh sihir tuan-tuan tu. Jadi ini antaranya kuasa negatif yang boleh membinasakan kerjaya kita. Kalau kita tidak hati-hati. Satu ruang. Itu sihir yang terkena sihir. Terkena sihir. Satu lagi yang penyihir. Terkena sihir dengan yang mensihirkan orang. Jangan sekali-kali kita amalkan ilmu hitam. Boleh jadi ini menjadi satu tarikan kepada orang untuk sihir orang kan. Bagus belajar ilmu hitam, kita sihir dia. Kan? Jangan sekali-kali involve. Jangan sekali-kali involve. Kalau yang pasal terkena sihir, tuan-tuan kena bersihkan. Kena ada orang panggil pagar lah, pendinding lah. Kena ada pendinding supaya tidak terkena sihir. Kedua itu, jangan sekali-kali involve dengan sihir. Sebab dia tidak ada kebaikan dalam belajar ilmu hitam. Tidak ada kebaikan dia. Ketiga ialah perasaan hasad dengki. Ini kuasa dalaman. Kuasa negatif yang di dalam. Kalau sihir itu daripada luar kan. Tapi yang di dalam diri kita itu ada kuasa negatif. Yang kita kena lawan. Hasad dengki itu. Perasaan hasad dengki. Perasaan tidak senang tengok orang senang. Setan akan gunakan itu, tools itu. Dia akan gunakan tools itu untuk rosakkan kita. Dia akan guna tu, hasad itu. So ini antara yang ramai kena lah. Ramai kena. So dalam bisnes networking, kita tak suka orang tu, dia bypass aku dah. Dia capai dah. So dia boleh involve yang tadi tu. Boleh kerana hasad dengki dia sihir orang. Hasad dengki itulah dia sihir orang. So hasad dengki tidak ada gunanya. Dia akan merosakkan kita saja. So remove that. Kita kena buang tu. Buang rasa hasad dan rasa dengki itu. There is no good. Tidak ada baik satu sikit pun. Dia racun. Racun dalam kehidupan kita tu. So buang perasaan itu. Kalau ada buang. Yang keempat ialah merendahkan diri.
suka merendahkan diri sendiri. So ini kuasa negatif tu dalam diri kita. Suka kita rendahkan diri kita. Ada orang macam tu. Ada orang perangai dia macam tu. Dia suka rendahkan diri dia. Kalau humble is okay. Humble tu okay. Humbleness itu okay. Tapi maksud sibuk ni merendahkan diri, dia suka memperlekehkan diri dia. Itu, memperlekehkan diri dia. Ada orang macam tu. Okay, so remove that. Buang perasaan itu. Next ialah suka merendahkan diri orang. Itu lagi satu hal. Kan? Suka merendahkan orang lain. Jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain. Itu di dalam kategori menghina kan. Jangan kita menghina orang lah. Okay. So negative forces. Ini benda-benda negatif yang boleh merosakkan silaturahim dalam bisnes live good. Rosak tim tu. Jadi hati-hati bila kita berkomunikasi dengan team members ke. Perasaan, ini jiwa tu. Your feeling. Okay. Tidak merasa berhak untuk kaya. Ini ramai orang kena penyakit ni kan. Ramai orang dalam diri dia, dalam lubuk hati dia tu, inside, the deepest inside the heart, dia tidak rasa layak untuk jadi kaya. Kaya ni bukan untuk akulah. Aku tidak sesuai untuk kaya kan. Kalau ada perasaan macam tu, you cannot be successful person. Tidak akan berjaya tuan. Because tuan-tuan sudah pasang blok. You are blocking your success kerana ada rasa tidak layak untuk jadi kaya. So you have to remove that feeling. Buang feeling itu. Buang feeling itu jauh-jauh kan. Dan gantikan dengan rasa I am. Saya layak untuk kaya. Kan? Next ialah sifat belajar, malas belajar dan malas bekerja. Malas belajar, malas bekerja. Sifat malas. Ini satu penyakit yang besar. Dan ini adalah kuasa negatif yang besar. Laziness itu. Malas tu. Terutama malas nak belajar. Kan? Tak tahu. Tak tahu belajarlah kan. Okay. Dan bekerjalah. Kerana rezeki yang kita peroleh dengan kerja itu, dengan usaha itu, dia berkat. Berkat. Jadi rezeki yang berkat itu adalah rezeki yang kalau kita curahkan usaha kita. Dia keberkatan dia tinggi lah. Jadi tidak boleh kita malas-malas. Tidak boleh rasa malas kan. Okay, next ialah adab. Adab berkomunikasi. Terutamanya berkomunikasi lah. Terutamanya. Tapi adab semualah. Semua keadaan lah. Semua keadaan. But terutamanya berkomunikasi. Sebab kita ni dalam business networking. So networking is about communicate. Berkomunikasi. Berbual dengan orang kan. So mestilah mempunyai adab-adab itu. Mesti jaga adab. Okay. So kalau kita tidak beradab, itu boleh menjadi musuh kita. Sifat itu, sifat tidak beradab itu boleh menjadi faktor yang akan merosakkan kerjaya kita dalam live good ini. So, dan adab itu tuan-tuan dia ada seni-seninya tu. Adab is an art tu, kan? Seni tu. Okay? How you communicate dengan adab. Terutamanya antara mentor dan mentee. Bisnes kita ni antara mentor-mentee. Networking is about mentor and mentee. Communication. Komunikasi antara orang yang
Sponsor dengan orang yang disponsor. Yang sponsor itu mentor. Yang disponsor itu mentee. So perlu kita menjaga adab kita. Kalau kita belajar dengan somebody, kita kena jaga adab seorang murid. Adab seorang mentee lah. Ya. Jangan melawan guru lah tuan-tuan. Okay, jangan melawan guru, jangan melawan mentor. Itu kena jaga tu. Adab-adab berbahasa. Okay, kalau kita belajar tasawuf, okay, kalau kita belajar tasawuf, orang yang pergi ke pesantren ke di pondok-pondok ke, ilmu yang sangat penting yang pertama diajar ialah adab. Adab itu dah the first thing you need to learn. Okay, adab tuan-tuan dengan guru. Macam mana berkhidmat dengan guru itu. Next baru belajar benda-benda lain. Kalau fail, adab itu fail lah tuan. So that is pentingnya beradab itu. Okay? So ini kita kena jaga all this thing. Di samping tuan-tuan yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan kita itu. Okay, kalau kita lihat kepada rukun negara tuan. Okay? Ini lepas ni kita berhentilah. Kita melihat pada rukun negara, kita ambil pelajaran daripada rukun negara. Yang pertama kata kepercayaan kepada Tuhan. Why is that? Kenapa itu penting? Percaya kepada Tuhan itu menjadi rukun. Ya, setiap rakyat, warga negara di Malaysia ini rukun negara ni kan. So kita kena percaya kepada Tuhan. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena ada responsibility. Kita nakkan rakyat Malaysia ini bertanggungjawab. Bila bertanggungjawab itu kita need to believe there is a God. Ada Tuhan. Kalau kita menjadi orang jahat, kalau kita menjadi orang jahat, buat something bad, kan, make a crime, melakukan jenayah, ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang melihat dan ada Tuhan yang akan menghukum. Bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, dia tak kisah, buat jenayah aja lah. Lakukan jenayah aja, asal orang tak tengok, buatlah. Sebab tidak ada kepercayaan pada Tuhan itu. That is the danger bila kita tidak percaya pada Tuhan. Bermakna kita akan ada tendensi to make crime. Itu yang orang jadi scammer. Orang buat scamming ini kerana dia tidak percaya pada Tuhan. Dia tidak percaya, dia kena hukum. Yang kedua kata kesetiaan kepada raja dan negara. So ada kuasa penghukum. Ada kuasa penghukum. Kita ada raja dan negara. Okay? Kita kena setia. Keluaran perlembagaan, kita kena respect our laws. Kedaulatan undang-undang. Okay? The laws must be followed. Yang kelima tu, adab tu. Kesopanan, kesusilaan tu. That is adab tu. So yang cerita yang 1, 2, 3, 4 ni tuan-tuan, dia bercerita about responsibility. You need to be responsible. Become a good person. Jadilah orang baik. Sebarkanlah kebaikan. Follow the rules. That is 1, 2, 3, 4 tu. Daripada situlah tuan-tuan berakhlak. Berakhlak mulia. Akhlak mulia itu nombor 5. Jadi ini semua kalau kita amalkan ni tuan-tuan, the negative forces itu tuan-tuan boleh lawan. Negative forces itu. Okay? Macam itulah yang kita boleh ambil pelajaran daripada rukun negara dan daripada ajaran-ajaran agama. Semua agama ajar berakhlak mulia kan. Tidak ada agama yang ajar kita berakhlak yang tidak mulia. Macam itulah.
Okay, untuk rakan-rakan kita yang besok menyambut hari Christmas, saya ucapkan Merry Christmas ya. Kalau berjalan jauh, tuan-tuan driving, berhati-hatilah driving. Mudah-mudahan hari-hari tuan-tuan mulia, hari-hari tuan happy bersama keluarga. Jadi Christmas di tahun Sipo, tahun dia? depan Mas. Bonus belum besar ah. Tahun depan baru Christmas, ini tahun Kumpul. diam dalam bilik lah. Kumpul duit dulu. 1 tahun kumpul duit dah. Tahun depan baru celebrate dah. Okey tuan-tuan jadi malam ini sampai sini. Ada soalan tu nak tanya silakan kalau ada soalan.